binary codes, okay, yang terdapat dalam digital system. Okay, so first thing first, kita akan tengok pada number system. Okay, so kita akan tengok pada nombor decimal dahulu. Okay, so nombor decimals, okay, seperti yang semua sedia maklum, this numbers, decimal numbers use base 10 system. Okay, dia guna sistem 10. base 10, okay, asas 10. Okay, dia guna asas 10 di mana 10 digit or symbols is used daripada nombor 0, 1, 2, 3 sampailah 9. Okay, so this is the standard nama yang kita guna untuk kehidupan seharian kita lah, which is we using the decimal numbers. Okay, the value of a digit is determined by its position in the number. For example, to express the quantity 23, so we just put 23 kat situ lah, di mana 3 ni adalah SAR and nombor 2 ni adalah kita punya 10. Okay, so this is how dia punya, macam mana kita nak dapatkan dia punya value. Okay, di mana 3 kita, since this is a SAR, kita darab dengan 1, while 2, since nombor 2 ni adalah 10, kita darab dengan 10. Okay, and then if we have another digit kat sini, kita akan darab dengan ratus dan seterusnya. Okay, so the position of each digit indicate the magnitude of the quantity and can be assigned by a weight. Okay, so this is the weight lah. Okay, yang darab 1, darab 10, darab 100, darab 1000 dan seterusnya. Okay, the weight of a whole number are positive power of 10 because this is a decimal number. So this decimal number is using a base 10, so kita akan gunakan power of 10. Okay, that increase from right to the left, beginning from 10 power of 0, which is equivalent to 1 lah. Okay, so this is how you're going to what we call here, to put the weight. Okay, 10.0, 10.1, 10.2, 3 dan seterusnya. While for the fraction number, okay, yang ni untuk nombor bulat lah. The whole number is nombor bulat lah. Okay, fraction number is your number perpuluhan. The weight are negative power of 10. Okay, so dia punya weight dia, pemberat dia adalah negative power of 10. Okay, dia ada negatif kat situ. That decrease from the left to the right beginning with 10 power of minus 1. Di mana 10 power of minus 1 is equivalent to 0.1. Okay, actually dia macam ni lah. Okay, 10 kuasa negatif 1 equivalent to 1 per 10 sama dengan 0.1. Kalau 10 minus negatif 2 sama dengan 1 per 10 kuasa 2, which is 1 per 10 100 sama dengan 0.01. Okay, so the value of decimal number is a sum of the digit after each digit multiplied by its weight. Okay, yang ni standard lah sebab kita selalu guna, so no problem untuk decimal number. Okay, so yang ni macam mana nak dapatkan dia punya value, which is kalau ikutkan memang dapat nombor yang asal lah. Okay, kalau diberi macam ni, so kamu akan dapat nombor yang asal. Okay, so decimal number tak ada problem sangat. Okay, now we're going to see the binary numbers. Okay, so binary numbers, since it is a binary, so we use the base 2 system. Okay, asas 2. Di mana untuk binary number, you have 2 binary digits, either 0 atau 1. Hanya ada 2 je value, sama ada 0 ataupun 1. For example, 00, 01, 10, 11, 100 dan seterusnya. Okay, so kamu hanya nampak kat situ ada 2 je value, 0 dengan 1 sahaja. The value of a bit is determined by its position in the number. Okay, the position of 0 and 1 indicate its weight or value within the numbers. Okay, so this is the, kalau kita tengok kat sini, okay, kamu ada nombor perpuluhan kat sini, which is binary number point kat sini. Okay, so start untuk yang whole number, nombor bulat,
Kalau kamu tengok dia punya weight, kita darab dengan power of 2. Okay, 2 power of 0, 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 3. Okay, kamu tengok dia sebab dia asas 2. Okay, while for the fractional number, kamu kena darab dengan 2 power of minus 1, 2 power of minus 2, 2 power of minus 3. Okay, so the rightmost bit is the LSB, okay, which is least significant bit. Contohlah kalau kamu ada nombor macam ni. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai LSB, which is least significant bit. Okay, while untuk LSB ni selalunya dia punya weight, dia punya pemberat dia adalah 2 power of 0. 2 power of 0 kat situ. 2 power of 0. Okay, while the paling digit yang paling besar kat bit yang paling besar kat sini kita panggil dia sebagai MSB, most significant bit. Okay, so the leftmost bit is the MSB, which is kita panggil dia sebagai most significant bit lah. So yang ni tadi, this is your LSB and this is your MSB. While for the fraction number, okay, the weight are negative power of 2 that are decreased from left to the right beginning with 2 power of minus 1. Okay, kalau 2 power of minus 1, macam mana kita boleh dapat dia sama dengan 0.5? Okay, so 2 power of minus 1 actually sama dengan 1 bahagi dengan 2. Sebab tu kita dapat 0.5. Okay, kita tengok 2 power of minus 2. Okay, so 2 power of minus 2 kalau kamu tukar dia akan dapat 1 bahagi 2 kuasa 2. Di mana equivalent to 1 bahagi 4, which is 0.25. Okay, so that's why kalau kamu tengok kat sini, this is the value lah dalam decimal untuk setiap pemberat kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak buat penukaran. Now we're going to see how to convert from binary to decimal. Okay, so kamu ada value binary number, kamu nak tukarkan dia kepada decimal. Okay, ataupun macam ni 10, kamu nak tukar ke dia kepada base 10, asas 10. Macam mana nak buat? Okay, so the decimal value of any binary number can be found by adding the weight of all bits that are ones and discarding the weight of all bits that are zero. Okay, maksudnya kat sini kita tambah semua weight pemberat di mana bitnya adalah 1 dan buang weight yang pemberat di mana bit adalah 0. Okay, contoh, you're going to convert the binary whole number 1101 101. Okay, kamu ada 1101 101. Okay, first, what you going to do? Apa yang kita nak buat kat sini? Mula-mula, kita identify dulu mana satu ialah least significant bit. So, this is your least significant bit. Okay, since this one this is your least significant bit, so automatic dia punya weight adalah 2 power of 0. Okay, so since this is the 2 power of 0, yang ni akan jadi 2 power of 1. This is 2 power of 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, and then what you going to do? Apa pula kita nak buat? Kita tambah weight yang ada bit 1. Okay, so 2 kuasa 0 tambah dengan 2 kuasa 2, okay, which is kalau ikutkan yang ni 2 power of 0 plus with 2 power of 2 plus with 2 power of 3 plus with 2 power of 5 and plus with 2 power of 6. Okay, so kamu tukarkan dia 2 kuasa 0 sama dengan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 32 tambah dengan 64. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 109. Okay, so you know that
This binary number 11011101 base 2 equivalent to 109 base 10. Okay, this is how you going to convert daripada binary kepada decimal number. Okay, kita darab dia punya weightage, kita darab dia punya pemberat kat sini. Cari dia punya value pemberat. Any question untuk yang ni? Ada soalan tak? Tak ada, Doktor. Okey. Okey ya. Doktor, ulang balik yang ni, yang LSB Doktor. Okey, LSB, macam mana kita nak tentukan LSB? LSB ni nak tentukan dia, okey, kamu cari digit yang paling awal. Okey, the first digit. Contohlah, saya bagi contoh ya. Contoh lain saya bagi 11011010. Okey. So daripada sini yang paling kanan sekali, bit yang paling kanan, so yang ni adalah kamu punya LSB. Okey, di mana kamu tahu this is LSB, so automatic dia punya weight dia, pemberat dia adalah 2 power of 0. Okey, yang the rest kamu tambahlah. Yang ni jadi 2 power of 1. Okay, the rest dia punya weightage power kat sini akan increases by 1 lah. So, power of 2, 3 dan seterusnya. Okay, boleh ya? Okay. Okay, Doktor. Baik. Alright, next. Okay, kita ada another example. Tapi untuk yang ni, you are going to convert the fractional. Okay, tadi nombor bulat. Okay, tadi kita buat the whole number. So, sekarang ni you are going to convert the fractional number. Nombor perpuluhan binary number which is 0.1011 to decimal. Ada 0.1011. Nak cari dia base 2, nak cari apakah value-nya dalam decimal. Okay, macam mana nak buat? Sama juga. Okay, first thing first. Okay, kamu tahu yang ni kamu punya LSB. Sebab yang ni perpuluhan, titik perpuluhan. Okay, sebelum titik perpuluhan this is your LSB. Selepas titik perpuluhan adalah kamu punya fractional number, nombor perpuluhan kamu. So, yang ni 2 power of 0. Dekat LSB ni, least significant bit. Okay, since this is nombor perpuluhan. Okay, so yang ni akan dapat 2 negatif 1. Yang ni 2 negatif 2, 2 negatif 3 and 2 negatif 4. So, macam mana nak dapat asas 10 dia? So, kita tambah je lah dia punya weightage kat situ. Yang mana bitnya adalah 1. Okay, so sama dengan 2 negatif 1 tambah dengan 2 negatif 3 tambah dengan 2 negatif 4. Okay, 2 negatif 1 kamu tahulah yang ni 0.5. 2 negatif 3 sama dengan 1/8. Which is 1/8 kamu tukarkan dia, jadi kamu akan dapat 0.125. And yang ni adalah 1/16 which is kalau kamu tukarkan dia, kamu akan dapat 0.0625. So, kamu tambah nombor ni, so kamu akan dapat total is 0.6875. This is the asas 10 lah. Contoh. Okay, nombor yang sama. Okay, tapi sekarang ni, instead of 0.1011, saya tukarkan dia kepada 1.011. Sorry. 1.1011. Cari berapakah asas 10? Siapa nak bantu? Sama jugalah. 2.6875. 2.6875. Kalau 2.6875 salah jawapannya. Siapa nak tolong? Okey, kita dapatkanlah dulu dia punya weightage dia. Okey, so yang ni dia punya LSB, betul tak? So yang ni 200. Yang ni 2 negatif 1, negatif 2, 2 negatif 3, 2 negatif 4. So dia punya solution dia
since yang ni ada 1, so 200 tambah dengan 2 negatif 1 tambah dengan 2 negatif 3 tambah dengan 2 negatif 4. Okey, yang ni tadi kita dah cari dah. Kita tahu yang ni sama dengan 0.6875. Okey, 200. Berapa 200? 1, betul tak? 2 power of 0 betul. equal to 1. So, kamu tambahlah 1 tambah dengan 0.6875. So, automatik dia akan dapat 1.6875. 510. Okey, itu jawapan dia. Okay, so binary to decimal, either whole number, nombor bulat ataupun fractional number. So, kamu darab aja dia punya weightage, dia punya weight dia punya pemberat. Okay, so sekarang ni, kamu ada binary number. Okay, so yang ni another example. Okay, so you're going to convert the binary number 1011.101 kepada decimal. Okay, again lah. Okay, untuk case yang macam ni, kamu cari dulu dia punya tempat perpuluhan. Okay, so this is your tempat perpuluhan. So automatic yang ni, bit ni akan jadi your LSB. So since this is a LSB, so dia 200 and the weight will increase by 1. Okay, from right to the left. Okay, so 200, 201, 202 dan 203. While after the binary point kat sini, tempat perpuluhan kat sini, dia punya weightage adalah 2 negatif 1, 2 negatif 2, 2 negatif 3. So, kamu tambah je dia punya weightage, which is 203 tambah 201 tambah 200 tambah dengan 2 minus 1 plus 2 power of minus 3. So, kamu totalkan yang ni, kamu akan dapat value yang ni. Okay, so this is how you're going to convert from binary to decimal. Okay, next, we are going to convert, kamu ada nombor decimal, kamu nak tukarkan dia kepada binary. Okay, so untuk yang ni, dia ada dua method, dia ada dua cara. Okay, satu adalah untuk nombor bulat, satu lagi cara untuk nombor perpuluhan. Okay, so let's look at the whole number first, the nombor bulat dulu. Macam mana nak convert daripada binary, decimal kepada binary. Okay, to convert from decimal to binary for the whole number, untuk nombor bulat, we use the division by 2 method. Okay, this is the number of that method, division by 2 method. Okay, macam mana nak buat? Okay, so untuk yang ni, saya suka kalau kamu buat, bahagikan kepada 3 kolom. Okay, the first column kita panggil dia sebagai divide. The second one, kamu dapatkan dia punya quotient. The third one is your remainders. Okay, so this is how you're going to do this method here. Okay, first dividing the decimal number by 2. Okay, mula-mula kamu bahagikan nombor decimal tu dengan 2. Keep repeating dividing sampailah dia punya quotient by 2 until that is 0 whole number of quotient. Maksudnya, sampailah dia punya hasil bahagi kat sini adalah kosong. Sampai kat sini kosong, kamu stop. Kalau tidak, kamu keep dividing. Okay? And then, take the remainders generated from the division and form the binary number. Okay? So, bila kamu dah jumpa kosong kat sini, apa kamu kena buat? Okay, remainders yang kamu dapat daripada hasil bahagi tadi, baki yang kamu dapat daripada setiap hasil bahagi ni nanti, kamu akan jadikan dia sebagai apa ni? Dia punya binary number. Okay, which is the first remainder is set as a LSB and the last remainder as a MSB. Okay, so first baki kat sini, ini adalah your punya LSB. While the last remainder, baki adalah your MSB. Okay, let's look at contoh kat sini. Kita tengok contoh. Okay, you are going to convert the decimal number 12 to binary. Okay, kamu ada 12 base 10, nak cari apakah value dalam binary. Okay, so macam saya kata tadi, buat 3 bahagian. Okay, division
quotient and remainders. Okay, so mula-mula kita ambil dulu 12 bahagi dengan 2. 12 bahagi dengan 2 hasilnya kamu akan dapat 3. 6. Okay, 12 bagi 2 sama dengan 6. Ada baki tak? Tak ada. Kamu letak kosong. Kena bahagi lagi tak? Kena. Kenapa kena bahagi? Sebab you punya Q ni masih lagi ada value, bukan kosong. So, kamu letak pula kasih 6. Bahagi lagi dengan 2. So, kamu akan dapat apa? 3. Ada baki tak? Tak ada baki. Put 0. Okay. Nak kena bahagi lagi tak? Kena lagi. Kenapa? Sebab Q ni masih lagi ada value. Okay, so 3 bahagi dengan 2. So, 3 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 1. Ada baki? Ada baki. Okay. Lepas tu, apa nak buat? Sini masih lagi ada nombor, so kamu bahagi lagi dengan 2. 1 bahagi dengan 2. When 1 bahagi dengan 2, berapa dia punya hasil baki? Kosong. And then, ada remainders tak? Ada remainders, which is 4. Okay. So, bila Q sama dengan kosong, kamu stop. Okay. Once kamu stop, okay, so kamu start, okay, dapatkan nombor binary. Macam mana nak dapat nombor binary? Kamu tahu the first remainder kat sini adalah your punya LSB, and while the last remainder kat situ adalah your punya MSB. So, buat macam tu. Okay. So, form dia you form your punya binary number, so dia akan jadi 110 asas 2. So, 12 asas 10 sama dengan 110 base 2. Betul ke tak? Macam mana kita nak tahu betul ke tak apa yang kita buat ni? Okay. Tukarlah. Okay, you have the binary number. Kamu nak dapatkan betul ke tak nombor dia punya value dia 12 dalam base 10. Okay, darablah dia punya weightage 200, 201, 202, 203. So, yang ni 202 is 4. 203 is 8. Tambah 4, kamu akan dapat 12. Which is betul lah. Okay, the 12 base 10 sama dengan 1100 base 2. Okay, so this is untuk the whole number lah. Untuk nombor bulat. Okay, we use the division by 2 method. What about kalau kamu nak tukarkan nombor perpuluhan? Okay, so untuk nombor perpuluhan, we use the multiplication by 2 method. Okay, sama jugalah ni. Yang ni kamu boleh bahagikan dia kepada 3 bahagian. First, we call it as a multiply. The second part, we call it as a fractional product. Okay, yang ni multiply. Okay, fractional product hasil darab nombor perpuluhan, and this is your carry. Okay, so multiply the decimal number by 2. Repeating multiply each of the resulting fractional part by 2 until the fractional product is 0. Okay, keep multiply sampailah kat sini sama dengan kosong. Okay, takes the carries generated by multiplication to form the binary number. The first carry product is set MSB, the last carry as a LSB. So, yang ni akan jadi MSB and this one is LSB. First carry adalah MSB, the last carry is LSB. Contoh. Okay, let's look at contoh kat sini. Okay, you're going to convert 0.3125 base 10, cari what is the number represent in binary. Okay, dapatkan dalam bentuk binary. Okay, macam mana nak buat? Bahagikan dia kepada 3 bahagian, multiply fractional product and then carry. Okay, so mula-mula kita darab dulu. 0.3125 darab 2. Kamu akan dapat berapa kat sini?
tekan kalkulator 0.3125 darab dengan 2, kamu akan dapat 0.625. Okey, yang ni, nombor yang kat depan ni adalah akan dijadikan carry. So, yang ni akan jadi kosong. Manakala nombor belakang ni, kamu kena check. This is the fractional product lah, hasil darab nombor perpuluhan tadi. Check sama ada dia kosong ke tak. Kalau tak kosong, kamu kena darab lagi sekali. So, since this is, you still have a number, 0.625, so kamu kena keep darab lagi. 0.625 darab dengan 2, so kamu akan dapat apa? 1.25. Okey, so 1 ni kamu letak dia sebagai carry. Ada nombor lagi tak kat sini? Ada value lagi? Yes, ada value 0.25. So 0.25 multiply again with 2. Okay, so you multiply, kamu akan dapat 0.5. So this one here, kamu akan jadikan dia carry. Okay, since masih lagi ada value dekat kamu punya fractional punya produk, so 0.5 darab dengan 2 dan kamu akan dapat 1.0. Okay, so 1 ni kamu jadikan dia sebagai carry lagi sekali. What about this one? Okay, since kat sini dah kosong, jadi kamu stop. Okay, since dia punya fractional product dah kosong, kamu stop and then kamu form lah kamu punya, dapatkan kamu punya binary number. Okay, macam mana nak dapat binary number? So, yang ini akan jadi MSB and this is your LSB. Okay, so kamu letak 0101 and then letak nombor perpuluhan lah. Okay, because dia fractional, ada nombor perpuluhan and letak kosong kat depan. Okay, so 0.3125 base 10 sama dengan 0.0101 base 2. Macam mana nak tentukan betul ke tak value ni? Darab balik dengan dia punya weightage. Okey, dia punya pemberat. Okey, ada soalan? Tak ada, Doktor. Okey, tak ada. Tak ada, kita continue dengan nombor seterusnya. Okey, octal number. Okay, for the octal number, it use base 8 system. Okay, dia guna asas 8. Okay, since asas 8, kamu hanya ada nombor, ada 8 simbol je lah. Daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 8 dan 9 tak ada. Okay, so example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then to represent nombor 8, okay, ni kalau kamu tukar dia ke dalam desimal ya. 0 ialah 0. Yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 8 dalam octal ialah 10. 9, 11, 10 ialah 12, 13, 14, sorry, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nombor 16 adalah 20. Okey, yang ni dalam desimal ya. Kat sini dalam desimal, ni dalam octal, base 8. Okay, so the value of the digit is determined by its position in the number. The position of each digit indicate the magnitude of the quantity and can be assigned by a weight. Sama juga dengan binary. Okay, untuk dapatkan dia punya value, kamu kena assignkan dia punya weightage. Alright, so cari dulu dia punya octal point. Okay, so since this is your octal point, so dia ni akan jadi kamu punya LSD. Okay, least significant digit. Tadi bit, yang ni kita tukar dia sebagai digit. Okay, so from right to the left, so the power will increase by 1. Lepas nombor perpuluhan ni from left to the right, the power will decrease by -1. Okay. So
for the fractional number, the weight are negative power of 8 that are decreased from left to the right, beginning with 8 minus negative 1, which is equivalent to 0.125. So 8 power of minus 1 actually equivalent to 1 over 8. Okay, kamu tukarkan dia akan dapat 0.125. Okay, so the convenient way to express binary number encoded, okay, which is you use a 3-bit binary boundary. Okay, later we will see yang ni lah macam mana kita nak gunakan 3-bit binary boundary untuk convert daripada binary kepada octal ataupun octal kepada binary. Okay, kita akan guna 3-bit binary boundary punya method. Okay, contoh. Example of binary to octal expression using a 3-bit boundary. Contohlah kamu ada nombor binary kamu 100111010. Okay, so apa yang kamu kena buat dari LSB, so identify dia perlu kamu punya least significant bit. Okay, so this is your least significant bit. Okay, kamu jadikan dia sebagai satu grup ada 3 bit. Okay. Once kamu dah groupkan dia kepada 3 bits binary boundary. So yang ni kamu tahu yang ni adalah 2 power of 0, 2 power of 1 and this is 2 power of 2. Okay, kalau kita tukar terus 2 power of 0 is 1 lah. 2 power of 1 is 2. 2 power of 2 is 4. Okay, yang ni pun samalah. 2 power 0, 2 power of 1 and 2 power of 2. So yang ni kita akan ambil 1, 2, 4. And this one is 1, 2, 4. Okay. So next, kamu tambah aja weightage yang ada bit 1. Okay, in this case, untuk 010, value dia adalah 2. Untuk 111, 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Okay, untuk 1004 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4. So this is to convert daripada binary to octal number. Okay, so nombor dalam octal adalah 4, 7, 2, base 8. Contoh, saya bagi lagi contoh lain. Kamu ada nombor 10111010. Contoh. Okay, apa kita nak buat? Mula-mula. Okay, identify dulu mana least significant bit. Okay, so this is your LSB. Okay, so lepas tu daripada sini kamu groupkan dia kepada 3 bit binary boundary. 0, 1, 2, 3 kamu tukarkan dia. Okay, groupkan dia. 0, 1, 2, 3 groupkan lagi 1, 2. Okay, since yang ni tak cukup kan? Dia hanya ada 2, betul tak? Kamu tambah je 0 kat depan tu. Okay, and then you put the weightage 1, 2, 4. Yang ni pun 1, 2, 4. Yang ni pun 1, 2, 4. Okay, lepas tu kamu tambahkanlah dia punya value kat sini. Okay, so yang ni tambahkan yang bit nombor yang ada 1 lah, bit 1. Okay, yang ni 4 tambah 2 which is 6. Yang ni pun sama juga, 4 tambah 2 adalah 6. Yang ni 2. So 2 sama dengan 266 base 8. Okay, this is how you going to convert daripada octal kepada binary, binary ke octal. Okay, let's look at contoh kat sini. Okay, yang ni kita nak tengok macam mana nak convert daripada octal kepada decimal. Okay, so the decimal equivalent can be accomplished by multiplying each digit by its weights and summing the product. Okay, sama dengan binary tadi, kamu darabkan dia punya weightage. Okay, pemberat dia. And then tambahkan dia punya weightage tu. And then dapatlah kamu punya hasil, kamu punya nombor decimal. Okay, contoh. Convert the octal whole number 2374 kepada decimal. Okay, so 2374. Okay, so 2374. Okay, so
dapatkan dia punya pemberat dulu. So, yang ni akan 8 cos power of 0, 8 power of 1, 8 power of 2, and 8 power of 3. Okay, so kamu tambahkan dia punya hasil pemberat 2 darab 8 kuasa 3 tambah dengan 3 darab 8 kuasa 2 tambah dengan 7 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 8 kuasa 0. So, kamu akan dapat 1024 tambah dengan 192 tambah dengan 56 tambah dengan 4. So, kamu akan dapat 1276 base 10. Okay, maksudnya kat sini 2374 base 8 equivalent to 1276 base 10. Okay, you just darab je dia punya pemberat kat situ. Okay, dan tambah ke semua ni. Ada soalan untuk octal to decimal? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke decimal kepada octal. Okay, untuk decimal kepada octal, dia ada dua metod. Satu untuk nombor bulat, satu lagi untuk nombor perpuluhan. Okay, dia sama je dengan binary tadi. Okay, yang bezanya adalah untuk octal, kita use the division by 8 method. Tadi kita use a division by 2 method, betul tak? Okay, but this one here, we use the division by 8 method. Dia punya cara sama juga. Bahagikan semua decimal number dengan 8. Keep repeating pembahagian sampailah Q kamu sama dengan 0 dan kamu stop. Okay. Take the remainders, dapatkan hasil baki generated from the division and form the octal number. Okay, dapatkan baki daripada setiap pembahagian tadi dan buat dan form kamu punya nombor asas 8. Okay, the first remainder is set as a LSD and the last remainder as a MSD. Contoh kat sini. Okay, to convert this number here, 359 to octal. Okay, kamu ada 359 base 10, kamu nak dapat apakah value dalam octal. So, macam mana nak buat? Sama dengan yang tadi, bahagikan dia kepada 3 bahagian, division, Q and remainders. Okay, quotient and remainders. Okay, mula-mula 359 bahagi dengan 8. Okay, kamu akan dapat 44.875. Okay, kamu akan dapat nombor yang ni. So, yang ni sebelum perpuluhan, okay, 44 ni kamu kena bahagi lagi kat sini. While nombor perpuluhan ni, this is your punya remainders. Okay, 0.875 adalah kamu punya remainders, di mana 0.875 kamu kena darab dengan 8, so kamu akan dapat bakinya adalah 7. Jadi just press the calculator. Okay, since dia punya Q masih lagi ada nombor, so kena bahagi lagi dengan 8 lah. 44 bahagi dengan 8, kamu akan dapat 5.5. So 5 ni kamu kena bahagi lagi dengan 8 kat sini. Manakala 0.5 kamu kena dapatkan dia punya remainder. Okey, yang ni nombor perpuluhan kat belakang ni, dapatkan dia punya remainder, which is tukar 0.5 darab dengan 8, kamu akan dapat baki dia 4. Okey, 5 bahagi 4 boleh tak? Tak. Okey, 5 bahagi 8 kamu akan dapat 0.625. So since kat sini dah kosong, jadi kamu stop. Okey, and then yang nombor perpuluhan ni, tukarkan dia untuk dapatkan baki 0.625 darab dengan 8, kamu akan dapat 5. So, macam mana nak nak dapatkan nombor dalam octal? Okay. So, yang ni ialah kamu punya LSD and this is your MSD. Okay. So, 5, 4, 7. Okay. Sama dengan 5, 4, 7 asas 8. Okey, ini untuk nombor bulat. Untuk nombor perpuluhan, okay, we use the repeated multiplication by 8 method lah. Okay, multiply by 8 method. Sama dengan binary, multiply the decimal number dengan 8. Repeating multiply sampailah dia punya fractional number part by 8
sampailah dia punya product is 0. Okay, hasil darab nombor perpuluhan tu adalah kosong. And then take the carries generated by the multiplication to form the octal number. The first carry product is set as a MSD and the last one is as LSD. Okay, let's look at contoh kat sini. Kita tengok kat contoh. Convert the fractional decimal number 0.3125 to octal. Okay, kamu ada 0.3125. Dapatkan dia ke dalam, okay, base 10, apakah nombor dalam octal. Sama juga untuk yang ni, kita bahagikan, kita divide kepada 3 bahagian, multiply, okay, fractional part and carry. Okay, so 0.3125 kamu darab dengan 8, kamu akan dapat 2.50. So 2 yang ni akan pergi ke carry. Okay, since kat sini masih lagi ada number 0.50, kamu kena darab lagi. 0.50 darab dengan 8, kamu akan dapat berapa kat situ? 4.0. Okay, yang 4 ni kamu jadikan dia carry. Since kat sini, hasil darab kat sini, okay, nombor perpuluhan ni dah kosong, jadi kamu stop. Okay, so macam mana nak dapatkan dia punya, nak formkan dia punya octal number? Okay, so this is your MSD and this is your LSD lah. So 2, 4. So sama dengan 0.24 base 8. Okay, so kalau kamu tengok ni, yang ni, contoh yang ni, 0.3125 tadi sama dengan contoh dalam binary. Betul tak? Okay, kita tengok balik yang binary. Okay, kita tengok binary tadi. Okay, see? Untuk binary, kita dapat value dia 0.0101. Okay. So, daripada sini, kamu juga boleh convert kepada octal. Macam mana nak convert kepada octal? Okay, so kita kena buat 3-bit binary tadi lah. Okay, bahagikan dia ke, okay, daripada, this is your fractional punya, apa ni, nombor perpuluhan. Okay, daripada nombor perpuluhan, kamu bahagikan dia kepada 3-bit binary. Okay, since yang ni tak cukup 3 bit, kamu tambah je kosong kat belakang tu. Okay, yang ni pun kamu tambah je 2 kosong lagi kat depan. Okay, and then this is 1, 2, 4 and darab dengan dia punya weightage 1, 2, 4. Okay, yang ni kosong tambah kosong tambah kosong, so this is kosong lah. Okay, salin balik perpuluhan, so this is your perpuluhan. Okay, so yang ni 0 tambah 2 tambah 0, so this is a 2. And then yang ni 4 tambah 0 tambah 0, this is 4. Betul tak kamu dapat 0.24? Check balik. See? Kamu dapat 0.24 asas 8. Okay, sama dengan yang tadi. Okay. Any question? Ada soalan tak? Okay. Okay, now sekarang kita, tak ada ya? Okay, sekarang so kita dah belajar daripada decimal ke octal. So sekarang kita nak tukar daripada binary kepada octal. Okay, tadi kita dah buat sikit. So yang ni kita tengok dia punya what we call here the examples. Okay. So to convert binary to octal number, okay, simply break the binary number into 3-bit groups ataupun 3-bit binary group. Okay, macam kita buat tadi lah, kita bahagikan dia kepada, okay, breakkan dia kepada 3 bit per group, starting from your least significant digit. Okay, replace each 3-bit group with equivalent the octal number. Okay, kalau 000, 001 is 1, 010 is 2, 011 is 3. Macam mana nak dapat value yang ni? Octal digit ni. This is your binary value. Macam mana nak dapat octal digit? Macam saya bagi tahu tadi lah. Multiply dengan dia punya weightage. Okay, dia punya weight is 1, 2, 4.
Okay, by using the 1 to 4 method. Okay, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okay, so yang ni 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0, kamu akan dapat 0. 0 tambah 0 tambah 1, kamu akan dapat 1. 0 tambah 2 tambah 0, 2. 0 tambah 2 tambah 1, 3. 4 tambah 0 tambah 0, 4. 4 tambah 0 tambah 1, 5. 4 tambah 2 tambah 0, 6. And 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Okay, contoh. You are going to convert the binary number. Okay, so this is the binary number 110101. 110101. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Dapatkan dulu kamu punya least significant digit. Okay, so this is your LSD. Okay, from here, kamu bahagikan dia kepada 3 bit boundary. Okay, and then darab dia punya weightage. Okay, we just put 1 to 4 ke atas ni. 1, 2, 4. Okay, so yang ni nombor ni dapat berapa ni? Nombor ni 4 tambah 2, kamu akan dapat 6. What about this one ya? 4 tambah 1, kamu akan dapat 5. So value-nya adalah 65 dalam octal base 8. Okay, so now another contoh. Okay, you are going to convert the binary number 10101111 to octal. Okay, 10101111 kepada octal. Okay, macam mana nak buat? Identify dulu least significant digit. Okay, so this is your LSD. Okay, once you dah identify, kamu bahagikan dia kepada 3 bit boundary group. Okay, since yang ni dia tak ada kawan kan, tak cukup 3, tambah je kosong kat depan. Okay, and then you put the weightage dia 1, 2, 4, 1, 2, 4, and this one also 1, 2, 4. And then dapatkan dia punya octal value. Okay, so this is a 1, 2, 2 tambah 1, 3. So kamu akan dapat 1, 2, 3 base 8. Okay, so this is from binary to octal lah. Macam mana nak dapatkan pula daripada octal to binary? Okay, kamu ada octal number, nak dapat ke binary. Okay, sama jugalah. Okay, to convert octal to binary number, simply replace octal digit. Okay, kamu ada octal digit tadi, tukarkan dia dengan appropriate 3-bit group ataupun 3 bits boundary. Contoh 13. Base 8. Nak tukar dalam binary. Macam mana nak buat? Okay. So, setiap digit untuk nombor octal ni, kamu tukarkan dia kepada 3-bit boundary. Okay, buatlah 1, 2, 4. And then this is also 1, 2, 4. Okay, 3. Macam mana nak dapat 3? What is the value, the binary number for 3? Yang ni kena letak kosong lah kat 4. Betul tak? What about 2? 2 kena ada. 1 pun kena ada. Because 2 tambah 1, kamu akan dapat 3. So, the equivalent value untuk 3 ialah 0, 1, 1. What about this one ya? 1. Value-nya kamu kena letak 4, 0. 2 also 0, 1. Kena ada lah 1. So, jawapannya adalah 0, 0, 1, 0, 1, 1 asas 2. Okay, another contoh. Okay, 7526 tukar kepada binary. Okay, sama juga. Okay, so setiap digit octal ni kena ada 3-bit boundary punya group. Okay, so kamu letak 124, 124, 124. Okay, macam mana nak dapatkan nombor 7? What is the binary representation for nombor 7? 4 tambah 2 tambah dengan 1, kamu akan dapat 7. What about 5? 5 adalah 4 tambah dengan 1. Okay, so 2 akan jadi kosong. 2, yang ni 1, yang ni akan kosong. Macam mana 6? 6 adalah 4 tambah 2.
Okay, so yang ni akan jadi kosong. So kamu akan dapat value ni. Okay. Ada apa-apa soalan sampai sini? Dia Okay ya. So kita habiskan sampai hexadecimal. So yang lain tu kita akan sambung esok. Doktor nak tanya doktor. Ya saya. Okey, macam yang yang auto number ni, yang auto to binary conversion tu, yang answer 001 001 base 2 tu kan. Kalau yang first zero tu tak payah letak, sama je kan jawapan Sama ke? je. Kalau kamu nak letak macam ni pun boleh sebenarnya. 1011 sama je. Pun boleh. Kamu just get rid of kosong kat depan. Okey, tapi yang ni jangan buang lah. Yang ni jangan buang kosong ni sebab dia duduk kat tengah-tengah. Doktor. Ya saya. Kalau hafal terus yang tu tak apa tak? Yang mana? Yang macam yang tu lah, yang 00, 001, 10 tu apa? Kamu nak hafal pun boleh, tapi saya tak hafal. Malas nak hafal, saya ikut ni je lah. 124 ni, nak dapatkan 2, saya letak je 010. Sebab kita base pada yang ni. Faham. 421. Contoh yang 421. Nombor kamu sekarang 5. Macam mana nak dapatkan 5 daripada 421 ni? 4 tambahkan 1. So 2 akan jadi kosong. So jadi 101. Ya, 101. Okay. So next kita akan masuk ke hexadecimal number. Okay, yang ni hexadecimal numbers banyak gunalah. Okay. Bila kamu belajar masa tahun 3, tahun 4 nanti kamu banyak guna hexadecimal number. Okay, so hexadecimal number use base 16 system. Okay, dia guna asas 16. Okay, so since this is a base 16 system, okay, asas 16, jadi kamu ada 16 simbol lah. Di mana consist of 10 numeric digit, okay, 10 nombor dan 6 alphabetics. Okay, 6 alphabetics. Okay, so karakter dia punya simbol dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 follow by A, B, C, D, E dengan F. Okay, so actually yang ni, nombor ni kalau kamu tukarkan dia kepada base asas 10 ataupun decimal, yang ni adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A adalah 10, B 11, C adalah 12, D 13, E 14 dan F 15. Okay, so total number of symbol adalah 16 semuanya. Right, so the value of digit is determined by its position in the number. Alright, so the position of each digit indicates the magnitude of the quantity and can be assigned by a weight. Okay, pemberat. The pemberat of hexadecimal whole number are positive power of 16 that increases from right to the left beginning from 16 power of 0 equal to 1. Okay, sama juga dengan nombor sebelum ni yang kamu pernah belajar. Okay, first kamu carikan dulu dia punya hexadecimal point. Okay, so the first kat sini adalah selepas hexadecimal point adalah kamu punya, yang ni kita panggil dia LSD lah, least significant digit, di mana dia punya pemberat dia adalah 16 power of 0 and it will keep increase from right to the left. Manakala selepas nombor perpuluhan ni, dia punya fractional, dia punya power dia adalah negative power of 16. So yang ni 16 negative 1 and the 16 negative 2, 16 negative 3 and the power will keep decreasing from left to the right. Okay. So a compact way to express binary number encoded, we use a 4-digit binary boundary. Okay, untuk convert daripada binary ke hexa, kita guna 4 bit binary
boundary. Tadi kita untuk octal kita guna 3 bit binary boundary, betul tak? So untuk hexa kita guna 4 bit binary boundary untuk convert daripada hexa ke binary ataupun daripada binary ke hexa. Okay, so inilah. Okay, this is decimal number, this is binary number and this is hexadecimal number. Kalau kosong dalam binary is 000, decimal is 0, 1 binary is 001, decimal is 1. Okay, macam mana nak dapatkan dia punya ni? Value binary ni, kita use a 1, 2, 4, 8. Tadi 1, 2, 4 aja kan? Yang ni tambah lagi 8 kat depan. 1, 2, 4, 8. Okay, contohlah kamu nak dapatkan nombor 9. Okay, what is the binary representation for nombor 9? Nombor 9 adalah by using the 1, 2, 4, 8 method ni, 8 tambah dengan 1. Okay, so you put 1, 4 dengan 2 kamu letak 0. That's why kamu dapat 1001. Okay, B, contoh B, apakah binary representation untuk B? Okay, since B, berapa B? Kalau kamu tukar B ni ke dalam decimal, B adalah 11. So macam mana nak dapatkan 11? 8 tambah 2 tambah 1. So jawapan adalah 1011. Okay, this for the B. Okay, so let's look at the hexadecimal to decimal conversion. Okay, for the hexadecimal to decimal conversion, the decimal equivalent can be accomplished by multiplying each hexadecimal digit by its weights and summing the product. Sama dengan sebelum ni. Kita dapatkan dia punya weightage dan tambah dia punya hasil. Okay, so for example, convert the hexadecimal number B to F8 to decimal. Okay, kamu nak dapat apakah B to F8 base 16 ke dalam decimal, base 10. Okay, so mula-mula kamu darab lah. Okay, so yang ni dapatkan dia punya weightage tu, yang ni 16 power of 0, 16 power of 1, 16 power of 2 and 16 power of 3. Okay, so this is the weightage. Okay, once kamu dah dapat weightage, kamu darabkanlah dengan dia punya weight setiap pemberat. Okay, so B darab 16 power of 3 tambah dengan 2 darab 16 power of 2 tambah dengan F darab 16 power of 1 and tambah dengan 8 darab 16 power of 0. Okay, the question is what is B? Okay, B adalah nombor 11 dalam decimal. So kamu tukarlah 11 darab dengan 16 kuasa 3 tambah dengan 2 darab 16 kuasa 2 tambah dengan F. Apakah F? F adalah nombor 15. Okay, refer balik dengan table ni. Okay, nak tahu dia punya what is the decimal representation for this number alphabetics here. Okay, A sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F adalah 15. Okay, and then okay, so 15 darab 16 tambah dengan 8, so kamu tambahkan dia, kamu akan dapat value yang ni. Okay, so this is daripada hexa to decimal, which is darab je dia punya pemberat, weightage. Okay, so now you have a hexa number, kamu nak tukar dia kepada decimal. So how to do that? Sama juga. Okay, dia ada dua method, satu untuk nombor bulat, satu lagi untuk nombor perpuluhan. Untuk nombor bulat, we use the division by 16 method, sama dengan sebelum ni. Okay, kamu bahagikan dulu dengan 16, sampailah dia punya Q, quotient dia, hasil bahagi adalah 0. Dan kamu stop. Then, take the remainders. Okay, ambil hasil baki tersebut and generate from the division and form the hexadecimal number. Okay, ambil baki and form the hexadecimal number. The first remainder is set as LSD and the last remainder as MSD.
Okay, so let's look at contoh kat sini. Okay, you're going to convert decimal number 650 to hexadecimal. Okay, 650. How to do that? Okay, we use the division by 60 method. Okay, so kamu buatlah. Bahagikan dia kepada 3 bahagian. Division, quotient and remainders. Okay, so 650 bahagi dengan 16, kamu akan dapat 40.625. Okay, so this is 40 masih lagi ada value, so kamu kena bahagi lagi dengan 16. So yang belakang ni kamu kena darab dengan 16 untuk dapatkan dia punya remainders. So this one is 10 lah. 16 darab dengan 0.625, kamu dapat 10. Okay, and then 40 bahagi dengan 16, since masih lagi ada value, 40 bahagi dengan 16, kamu akan dapat 2.5. So 2 ni ada value lagi, so kamu kena bahagi lagi dengan 16 kat situ. Yang ni 0.5 dapatkan dia punya remainders, which is 0.5 darab 16, kamu akan dapat 8. Okay, and then last kali 2 bahagi 16, kamu akan dapat 0.25. Okay, since kat sini dah kosong, kamu stop. Okay, and then dapatkan dia punya remainder 0.25 darab dengan 16, kamu akan dapat 2. So macam mana kita nak dapatkan dia, nak formkan dia punya value? Okay, so daripada bawah ke atas, so kamu akan dapat 2, 8, 10. Betul tak 2, 8, 10 base 16? Is it 2, 8, 10 base 16 ataupun 2, 8? 28A. Kenapa 28A? Sebab 10. 10 tu Sebab Okay. 10 tu adalah A. Okay, so kamu kena tukar dulu sebab this is a 10. So kamu kena tukar 10 ni kepada A. So the jawapan here is 28 A base 16. Okay, bukan 2810 2810 salah. 28 A. Okay, untuk nombor perpuluhan sama juga. Kita guna multiplication by 60 method. Sama dengan sebelum-sebelum ni. Okay, so let's do example. Okay, convert the fractional decimal number. Okay, nombor yang sama. Tengok ni tadi. Nombor yang sama juga saya ambil. To hexadecimal number. Okay, so sama again, kita tukarkan dia kepada, divide kepada 3 bahagian. Multiply, fractional and carry. Okay, so 0.3125 darab dengan 16, kamu akan dapat 5.00. So 5 ni akan pergi ke carry 00. Since dia punya ni dah kosong, apa kita kena buat? Kita kena stop. Okay, so jawapannya adalah 0.5 asas 16. Betul tak 0.5 asas 16? Macam mana nak tentukan betul ke tak 0.5 asas 16? Kita tengok balik kita punya binary tadi. Mana kita punya binary tadi? Okay, so this is the binary ya. 0.101. Okay, so this is your binary. 0.101. Okay, macam mana nak tukar daripada binary ke hexadecimal? Kita guna bahagikan dia kepada 4 bit binary. Betul tak? Okay, so this is the tempat perpuluhan kat situ. Okay. So yang ni kamu tukarkan dia kepada 4 bit binary. Okay, so tambah lagi kosong lah kat sini. Okay, so dia punya ni adalah weightage adalah 200, 2 power of 0, 2 power of 1, 2 and 3. So 1, 2, 4, 8. Betul ke? Salah, 0101 bukan 101 ya. Salah. Okey, 0.0101. Okey, bahagikan dia kepada 4 bit binary. Okey, so yang ni akan dapat 1248. Okey, so 4 tambah dengan 1 kamu akan dapat 5. What about this one ya? Okey, kamu tambahlah 000 kat depan tu supaya dia cukup 4. So dia is a kosong lah. So 0.5 base 16. Betul tak jawapan kita dengan belakang? Okay, so kita dapat 0.5
5 base 16. Okay, so this is daripada decimal ke hexadecimal. Any question? Ada soalan tak daripada decimal ke hexadecimal? Ada. Tak ada. Okay, next kita lihat daripada binary ke hexadecimal. Macam mana nak tukar binary number kepada hexadecimal number. Okay, to convert binary to hexa ya, tukar kat sini, tukarkan dia kepada hexa. Simply step 1, break the binary number into 4 bit group. Okay, pecahkan binary nombor tu kepada 4 bit group starting from LSD and replace each 4 bit group with equivalent of the hexadecimal number. Contoh, convert this number to hexadecimal. Okay, so 1100, 1010, 101011. Okay, kamu nak tukarkan dia kepada hexadecimal number. So, mula-mula kamu nak buat apa? Identify dulu dia punya least significant bit. Okay, so this is your least significant bit. Daripada sini kamu kiralah 1, 2, 3, 4. Pecahkan dia. 1, 2, 3, 4. Pecahkan dia. 1, 2, 3, 4. Pecahkan dia. Okay, next. What are you going to do? Okay, dapatkan dia punya equivalent hexadecimal number. Macam mana nak dapat equivalent hexadecimal number? So, by multiply dia punya weightage lah. Okay, so dia punya weightage ialah 84, 21, 84, 21, 84, 21, 84, 21. Okay, for this one ya, 4 tambah 2 tambah 1 kamu dapat 7. Yang ni 4 tambah 1 kamu akan dapat 5. What about this one? 8 tambah 2. What is 8 tambah 2? Sama dengan 10. Okay, so 10 dalam hexa ialah A. 8 tambah 4 sama dengan 12. So, tukarkan 12 kepada hexa ialah C. So, value dia yang kamu dapat dalam hexa ialah CA5, 7. Okay, let's do another contoh. Okay, convert the binary number of this number to hexa. Okay, sama jugalah. Okay, identify LSD. So, this is your LSD. Daripada sini kamu kira bahagikan dia kepada 4 bit boundary. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. And this one 1, 2 tak cukup lagi kan. Tambah kosong kat depan. Okay. Dapatkan dia punya equivalent punya hexadecimal number. Okay. Dengan bendarab dia punya weightage lah. Okay. By using the 8421 punya method. Okay, 8421, 8421, 8421, 8421, 8421. Okay, and then dapatkan dia punya hexa value. Yang ni 8 tambah dengan 1, kamu akan dapat 9. Yang ni, what about this one ya? 4 tambah 2 sama dengan 6. How about this one? 1. Yang ni, 8 tambah 4, 12. Tambah 2, 14, tambah 1, 15. So, what is 15 dalam hexa? Siapa nak tolong? F, Doktor. Okay, F. Okay, 15 adalah F. Macam mana pula dengan ni? 2 tambah dengan 1, 3. So, jawapannya adalah 3F169. Okay, so this is daripada binary kepada hexa. Okay, kamu breakkan dia kepada 4 bit group. Okay, next, daripada hexa kepada binary. Okay, to convert hexadecimal to binary number, simply replace your hexadecimal digit with the appropriate 4-bit group. Okay, so contohlah convert the hexadecimal number 10A4 base 16 kepada binary. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, 10A4. Okay, tukarkanlah kepada 4 bit boundary untuk setiap digit yang ni ya. So, yang ni 8421, 8421,
8421 and this also 8421. 4-bit binary. Okay, 4. Macam what is the binary equivalent for 4 kat sini? 0, 1, 0, 0. Okay, because 4 ya. So 4 kena ada lah kat situ. Okay, what about A? What is A? A adalah 10. Betul tak? Okay, so 10 ialah 8 tambah dengan 2. Okay, so you put dekat 8 ada 1, dekat 2 also ada 1. 4 dengan 1 macam mana? What about 4 dengan 1? You put 0, 0. Okay, 0. 0 lah. 0, 0, 0, 0. What about 1 kat sini? 1 ada 1. 2, 4 dengan 8 you put 0. So this is the binary number untuk 10A4. Okay, next. Convert the hexadecimal number CF8E to binary. Okay, CF8E. Sama juga kamu gunalah 8421 punya method. Okay, yang ni 8421. 4-bit binary, another 4-bit binary for F, and another 4-bit binary untuk C. Okay, mula-mula E. Berapa E? What is E? E adalah 14, betul tak? 14. Okay, so macam mana nak buat dapatkan 14? 8 tambah 2, 10, tambah 4, 14. So 1, 1, 1, 0 kat situ. Okay, and then 8, 1, 0, 0, 0. F, 15. So F paling senang lah. 1, 1, 1, 1. What about C? C nombor berapa? 13. Betul tak? Betul. Okay, so 8 tambah 4, 12, tambah 1, 13. So 1, 1, 0, 1. C12 doktor. C12. Okay, silap. C12. So 8 tambah 4. Okay. So this is the value. So ada soalan tak? Any question? Ada. Tak ada soalan? Sekejap ya. Saya check dulu. Lala saya dah bagi jawapan dah ni. Dekat slide kamu. Dah ada jawapan dah ke? Oh, dah ada jawapan. Okey, tak apalah. Nanti kamu cuba dekat rumah. Okey, nanti kamu cuba dekat rumah. Okey. Okay, so this is the question lah. And then you need to find out what is the decimal, what is the octal number and hexadecimal number for this binary number. And dan semua yang lain-lain lah. Okay. So I think we stop kat sini untuk hari ni. And then kita sambung esok. Boleh? Boleh. Boleh doktor, boleh. Boleh. Esok kelas sampai pukul berapa? Besok kelas 9 doktor. Esok kelas sampai pukul berapa sepatutnya? Pukul 8.30 sampai? Sampai 3 petang. 3 petang eh? Ya ke? Pukul 9 tak bisa doktor. Ha? Kelas pukul 9. Sekejap ya. Saya tengok dulu jadual. Jadual sebenarnya sampai pukul 9 malam. Betul. Untuk hari ni sampai malam kan? Tapi hari ni saya Sampai pukul 10 sepatutnya. Hari ni pukul 10 sepatutnya. Esok sampai pukul 9. esok sampai pukul 6.30 je. Oh, ya okey, ke? 6.30. Hari ni sampai malam Sambung esok dah. Okay, sambung esok lah. Kita sambung esok ya. Ah. Okay, so jumpa esok pukul 8.30. 8.30. 8.30 pagi. Alright, lepas Sebab esok saya nak habiskan sampai bab 3. okey. Alright. Ya doktor. Okay, terima kasih. Okey, thank you doktor. Salam. Doktor.